malam itu hari saya duduk meeting, semalam pun dengan FB Live, lepas FB Live duduk berbincang dengan beberapa rakan guru semua sampai ke pagi tadi ada asalnya meeting pagi, kemudian sambung dengan conference universiti semua. Saya rasa macam isu pendidikan ni tidak berkesudahan dan lebih menyedihkan apabila daripada reaksi sama ada ibu bapa, sama ada guru, sama ada cikgu sekolah swasta, sama ada pensyarah, sama ada siswa, sama ada ibu bapa dan sebagainya, semuanya dalam keadaan burn out, semua dalam keadaan keletihan dan keadaan hampa. Ini saya tak cerita politik lah, saya terpaksa letakkan ke tepi topi politik saya, tetapi semuanya duduk datang mengadu seolah macam mereka lihat tidak ada masa depan bagi pendidikan di negara ini. Ya, kalau nak sebutkan macam saya banyak boleh bersetuju dengan Dr. Anwar lah. Bila dia tulis pun saya rasa kadang macam dia menyuarakan apa yang terbuku dalam hati saya. Cuma bezanya beliau sebagai seorang akademik dan pakar dalam bidang pendidikan dan keguruan ini sepatutnya KPM lebih dengar berbanding kalau macam saya, walaupun saya orang pendidikan tapi boleh cakap nanti dia kata orang politik pula. Tapi hakikatnya saya yakin ramai lagi pakar-pakar seperti Dr. Anwar, dan baru ni saya lihat kertas polisi-polisi review yang dihasilkan oleh Khazanah Institute dan beberapa think tank yang lain. Saya lihat ada beberapa NGO dan think tank yang menyatakan mereka punya pendapat. Sepatutnya pendapat mereka diambil kira. Dan macam yang Dr. Anwar sebutkan tadi, saya memang setujulah. Kita dah utarakan lama bahawa perlunya ada majlis tindakan pendidikan. Apa pun namanya tak kisahlah. Tetapi satu jawatankuasa khas di luar kementerian yang dianggotai oleh pakar-pakar, dianggotai oleh semua pemegang taruh untuk kita lihat isu exit plan ataupun jalan keluar daripada COVID-19 ini dan juga plan jangka masa panjang selepas COVID dalam bidang pendidikan. Tapi ini tidak berlaku. Kita lihat KPM meneruskan caranya, menteri pun meneruskan caranya tanpa ambil peduli. Dan saya tak pasti, mungkin dalam ni pun ada wakil daripada kementerian yang sedang mendengar, ada wakil daripada pejabat menteri, diharapkanlah supaya mereka boleh ambil note, boleh ambil tindakan bahawa inilah suara kaum B. Seperti mana dalam rakaman suara yang saya telah berikan kepada Zack tadi, tak tahu Zack kongsi tak dengan dia orang. Ada Zack kongsi dengan dia orang tadi? Ada. Jadi itu dia orang tak puas doktor, dia minta doktor masuk juga. Okey. Kalau ingat masa asalnya KPM nak buka sekolah pada 1 September. Kemudian di pihak Jawatankuasa Pendidikan Pakatan Harapan kita buat survey bagi rakyat. Dan kita dapati bahawa survey kita yang telah diberikan oleh ibu bapa, guru dan juga mereka yang terlibat, hampir 500,000 400 lebih ribu yang telah berikan pandangan mereka tak bersetuju. Akhirnya KPM tak jadi buka 1 September. Dan saya boleh faham mereka punya kegusaran, ketakutan, terutamanya dari pihak ibu bapa lah. Cikgu-cikgu memang nak kembali ke sekolah, mereka bersemangat. Tetapi mereka risaukan tentang keselamatan anak murid. Itu kita ingat, walaupun guru-guru vaksin, tetapi anak murid tidak vaksin. Yang keduanya, kita lihat ibu bapa ramai yang bagi personal message lah semua kata memang tak bersedia untuk hantar anak ke sekolah pada bulan Oktober. Dan lagi pula bagi mereka kalau masuk pada bulan Oktober, nanti bulan 11 cuti sebulan dia masuk sekolah kan. Jadi seperti mana saya sebutkan bahawa perlu kita mengambil kira pandangan rakyat. Jadi kalau perlu, saya ingat di pihak Jabatan Kuasa Pendidikan, kalau tak ada orang nak buat survey seperti itu, kita akan buat survey sekali lagi. Tadi pun kita bincang di kalangan ahli jawatankuasa, mereka kata kita kena buat. Saya kata nanti dulu, kita tunggu sampai hari Selasa. Kalau tak ada orang buat, kita buat macam itu hari. Kita ambil survey, kita ambil suara daripada rakyat untuk berkaitan dengan pembukaan sekolah. Itu pembukaan sekolah. Pembukaan universiti pun sama juga. Baru ni semalam tak silap saya, Menteri Datuk Seri Nuraini buat statement kata kemungkinan universiti nak dibuka. Dia satu, bila kita sebut ramai pelajar universiti ni dia jadi serik.
Dulu sekejap dia announce nak buka, last minute tak jadi buka. Dia kata tak buka, last minute buka. Dan ini bukan mudah bagi pelajar universiti. Kalau semuanya duduk di asrama, itu satu hal. Tetapi ramai yang duduk rumah sewa. Jadi bila duduk rumah sewa, kena mereka buat urusan nak kembali pulang rumah sewa. Dan kita kena ingat, ada pelajar daripada Sarawak yang kena pergi contohnya ke Perlis ataupun ke Lembah Kelang ataupun ke Kelantan. Ada pelajar daripada Johor Bahru yang kena pergi ke Sabah, kena pergi ke Terengganu contohnya belajar. Jadi ini semua kena diambil kira. Sebab itulah dalam cadangan saya, dalam plan jangka masa panjang yang mungkin saya akan kirimkan failnya kepada Zack. Zack boleh kongsikan dengan semua pendengar. Pernyataan polisi saya minta diorang kemukakan plan, dia tak buat plan. Akhirnya saya buatkan plan untuk diorang. Sama ada untuk pendidikan dasar ataupun untuk pendidikan tinggi ataupun TVET. Sama ada plan jangka masa pendek ataupun jangka masa panjang, saya himpunkan kat situ. Di dalam summary ataupun ringkasannya yang saya berikan secara percuma dalam bentuk PDF di website saya. Tapi lepas ni saya akan bagikan kepada Zack lah. Dia punya filenya. Mungkin Zack boleh kongsikan dekat Twitter apa semua. Di dalam itu saya sebutkan bahawa universiti pun kena ambil pendekatan yang luar daripada kebiasaan. Pertamanya, di antara IPTA kena bekerjasama dengan IPTA. Di antara IPTS kena bekerjasama dengan IPTA juga. Kita dah tak boleh beza-bezakan. Jikalau contohnya kita ada kursus-kursus yang sama bagi pelajar, saya bagi contoh, pelajar Sarawak yang belajar di UTM, takkan dia nak balik jauh. Kalaulah ada kursus yang sama di UMS ataupun di Cawang UiTM yang berdekatan dengan mereka tinggal, jadi mereka boleh ambil kursus itu kat universiti yang ada di Sarawak. Mereka boleh transfer kredit. Benda ni boleh dilakukan. Universiti kita banyak buat transfer kredit dengan universiti luar negara. Kenapa tidak sesama kita? Sesama IPTA, sesama IPTS. Kalau dah tak ada pun, mereka boleh lakukan dengan OUM. OUM banyak cawangan di kebanyakan kita punya daerah dan juga negeri. Boleh gunakan. Pelajar, contohnya pelajar Perlis yang belajar di UMS, berbanding nak pergi balik ke sana, kemudian nanti last minute tutup dan sebagainya. Kenapa tidak dekat Perlis ada UiTM? Kalau subjeknya ada, kursusnya ada di UiTM Perlis, dia hanya perlu pergi kat yang berdekatan dengan rumahnya di UiTM Perlis. Tak perlu dia balik ke Sabah. Jadi benda ni sepatutnya telah difikirkan dan telah dibuat semenjak tahun lepas lagi. Tapi bila kita utarakan, mereka tak pernah nak ajak kita bincang. Ada orang kata, pergilah bincang dengan menteri. Saya beri. Setiap kali saya nak buat statement, saya akan beri kepada mereka dulu. Setiap kali nak buat apa, saya akan kirimkan kepada mereka. Tetapi mereka tak pernah panggil kita. Dan soalan yang selalu saya berikan kenyataan media pun tidak pernah berbalas. Kalau yang kita tanyakan kat parlimen pun, tak semua yang naik. Jadi itulah hakikat. Dan ada yang tidak berjawab. Itulah hakikat kerajaan gagal yang kita ada pada hari ini. Saya tidak mahu bicarakan tentang politik. Saya nak ceritakan tentang pendidikan. Apabila kerajaan gagal, 2.0 ini kembali dengan menteri-menteri yang gagal dan juga Perdana Menteri yang gagal diambil menjadi penasihat kepada majlis pemusnahan negara dan sebagainya. Majlis pemulihan negara. Jadi saya tak nampak apa logik kat situ. Itu yang saya risaukan. Saya risau kepada pendidikan anak-anak kita, pendidikan siswa-siswa kita. Jikalau berterusan kerajaan seperti ini, saya tak tahulah apa yang akan berlaku kepada generasi mendatang. Kita kononnya digula-gulakan dengan keluarga Malaysia dan sebagainya, tetapi dalam tindakan ini tidak berlaku. Masih lagi mereka bersifat jadong, masih lagi mereka bersifat palatau dan ternyata sekali mereka tidak bersikap terangkum di dalam isu pendidikan ini. Jadi saya rasa itu saja. Tengok dah mula saya kena panggil semula ke meeting. Jadi terima kasih. Sikit YB boleh YB pertanyaan berkenaan setuju tak YB kalau kata sistem pendidikan negara tadi kita berbincang yang mana selama ini kita walaupun 64 tahun kita dah merdeka, tapi sistem kolonial tu tentang sistem pendidikan kita masih lagi ada dan menyebabkan kata seolah-olah pembelajaran kita ni sistem untuk memperbodohkan rakyat tu masih lagi kekal. Jadi perlunya ada rombakan dari sudut dasar pendidikan tu sendiri. Jadi pendapat YB.
Pendapat saya kena beli buku saya yang terbaru. Memory bukan memoir. Dah beli. Orang Saya pun ingatkan dah buku tu beli. cerita. Setuju. Orang ingatkan dalam tu cerita tentang saya letak jawatannya. Bukan. Itu satu bab je. Bab yang sebenar yang penuh di dalam tu ialah berkaitan yang Panji sebutkan tadi lah. Bagaimana nak rombak sistem itu dan apa usaha yang kita pernah lakukan dan akhirnya usaha itu telah diberhentikan. Jadi usaha-usaha yang dibantutkan itu semua terakam di dalam buku tersebut. Birokrasi still ada YB dalam kita punya sistem pendidikan. Memang banyak kalau nak cerita. Kita cerita satu waktu lain lah. Tapi banyaknya ada dibicarakan di dalam buku tersebut. Jadi silalah order. Apa nama buku tadi? Ulang semula. Memory bukan memoir. Shopee ada tak, Doktor? Shopee tak ada. Cuba pergi kat Twitter saya ataupun dekat IG. IG saya dekat bio ada. Okey. Roger. Ataupun Doktor, saya tukang jual, Doktor. Ya? Saya jadi tukang jual pun tak apa. Boleh, Zack. Bisa diatur. Okey, satu last soalan sebelum saya Aziana nak tanya sikit YB tu. Orang Jepun bagi orang Jepun tanya. Orang Jepun. Konbanwa. Hai, konbanwa. tak ada soalan apa lah. Tiba-tiba tak tahu nak tanya apa. Teruja tu, Doktor. Tapi abang saya, tak apalah. Ada kenal dengan doktor lah. Tak tahu dia kenal dari mana. Tapi dia kenal doktor. Doktor. Garimashita. Doktor nak tanya satu soalan boleh? Boleh. Doktor, kalau kita tengok dulu kita ada PPPM 2013, 2025 kan? Ya. Sekarang ni, yelah kita kat gelombang ketiga. Sepatutnya kita berada dalam keadaan at least sekolah tu dia, functionality of sekolah dah jadi at least minimum kepada optimize. Maksudnya dah optimize dah semua sekolah. Sebab sekarang kita dah gelombang ketiga. Sekarang ni dengan pandemik, adakah perlu untuk rombakan bagi PPPM ataupun kita kenalkan satu plan yang baru? Apa kata doktor? Okey, pertamanya kena rujuk kepada plan yang saya berikan itu. Ringkasan kepada plan pemulihan pendidikan bagi negara, dekat situ saya huraikan semua. Kita tahu bahawa kita berhadapan dengan COVID, kita berhadapan dengan satu disruption dalam pendidikan kita. Kita perlu kepada satu pendekatan yang baru, kesinambungan daripada blueprint yang disebutkan oleh Azhar tadi. Maka saya mencadangkan supaya kita hidupkan semula cadangan yang pernah saya kemukakan di zaman saya itu, iaitu new education model ataupun model pendidikan baru. Jadi ada diceritakan kat dalam plan secara ringkas, secara detailnya saya sedang detail kepada pernyataan plan pemulihan pendidikan negara itu. Saya akan hasilkan buku yang akan dijual insya-Allah dalam bulan 10 nanti. Kesinambungan daripada buku Memory bukan memoir. Kalau Memory bukan memoir, apa yang pernah saya lakukan kat KPM, buku plan ini merupakan cadangan saya bagaimana untuk memulihkan sistem pendidikan kita. Nantikan buku tersebut. Tapi ringkasannya saya akan berikan link kepada Zack. Mungkin Zack boleh kongsi kat Twitter nantilah. Ke kat sini boleh? Kat sini tak boleh lah. Boleh. Jadi saya share. Boleh lah kat sini. Tak boleh. Tak apa, saya bagi kat Zack nantilah. Dah berapa buku Doktor dah terjual ke? Doktor? Apa dia? Buku dah terjual ni. Tengok laris macam kena order lah, kena order. Doktor, saya mohon last Doktor. Saya mohon kata-kata semangat dan kata-kata azimat kepada ibu bapa dan guru-guru yang sedang mendengar ni, yang sudah penat dan sudah lelah terhadap kerajaan yang gagal sekarang. Mohon kata-kata semangat dan kata-kata azimat daripada Doktor. Terima kasih. Dr. Masli, boleh saya Alicia, saya memang banyak perkara saya nak tanya lah. Saya pun cikgu juga. Very honoured to speak with you. Saya English teacher sekarang. Honour is mine. Yes. Saya English teacher sekarang. Saya ada buat macam online teaching macam tu untuk budak-budak lah. Okay, from I think 10 years old. From 10 years old to 12 years old. 8 years old. So pendapat saya ini online teaching memang penat tau untuk kanak-kanak sekarang. Sometimes saya bagi dorang macam a bit of relax in my classes lah.
tuition classes sebab mereka kena hadap itu laptop 6 to 8 hours, kau tahu, memang sangat letih untuk mereka. Kadang-kadang mereka pun macam tiada mood mau belajar. So macam kenapa? Sebab banyak kelas, banyak homework, you know. So saya memang sangat sedih lah. Okay, lepas tu saya pun ada itu pengalaman kerja dekat itu sekolah kerajaan, okay, the SK schools. So my experience of teaching dekat sana memang bagus, but do you think that the SK schools are generally underfunded by the government? So facility semua pun tidak berapa bagus lah. Itu saya punya pandangan. What do you think? Yeah, Cikgu Alicia, thank you for your opinion. Yes, I totally agree with you. And that's what part of the reform that I was trying to make. I was trying to make then. But again, coming back to the PDPR, yes, I totally agree with you. Not only the children are burnt out, I trust you yourself also are burnt out. Yes, I am burnt out as well. Really, I am burnt out, you know. And then we also know that we are normal human being. This is where I normally say that teachers know better about the students, and I have a full trust on teachers. But please give some mercy on yourself and also on your student. Not to push it too much. Kesihatan kena dijaga juga, cikgu. Kesihatan mental kita juga perlu dijaga. Begitu juga bukan cikgu saja, anak-anak murid pun serupa juga. Jadi I think you know the best how to treat your students, and I give my full trust to the teachers. They know best about their students. Yes. Okay, kita kembali kepada permintaan daripada Cik Khair tadi, sedikit pesanan kepada ibu bapa. Ya, saya yakin ramai ibu bapa yang sedang mendengar di sini merupakan mereka yang cakna terhadap pendidikan anak-anak, dan kita risau terhadap pendidikan anak-anak kita. Tapi berikanlah kepercayaan kepada guru-guru kita juga. Ramai guru-guru kita yang bertukar lumus, bergelut untuk memastikan anak-anak kita mendapat pendidikan yang terbaik. Maka perlu wujud sikap saling mempercayai antara satu sama lain, dan yang penting ialah komunikasi. Bagi cikgu, kena sentiasa berkomunikasi dengan ibu bapa, dan bagi ibu bapa kena sentiasa berkomunikasi dengan cikgu. Bukan berkomunikasi ini untuk menyalahkan, untuk menunding jari, untuk kita curiga, tetapi kita berkomunikasi untuk membincangkan yang terbaik bagi anak-anak kita. Bagi cikgu, mereka merupakan walaupun superhero, adiwira, tetapi mereka juga manusia biasa. Mereka juga burn out. Mereka juga ada kalanya mempunyai keletihan. Mereka juga mempunyai perasaan. Jadi di sini ibu bapa juga ketika anak di rumah juga menghadapi perkara yang sama. Di sini perlunya usaha sama di antara ibu bapa dan juga guru-guru, dan penting juga komunikasi di antara ibu bapa dengan anak-anak dan cikgu dengan anak-anak. Dengar daripada mereka. Kadang-kadang kita inginkan anak-anak dengar daripada kita saja, tetapi kita juga kena dengar daripada mereka apa yang mereka lalui. Yang pentingnya jangan ada sikap prejudis di antara ibu bapa dan juga cikgu-cikgu. Jangan ada sikap judgemental, saling menyalahkan, tetapi kita bersikap saling bantu-membantu untuk pembangunan pendidikan anak-anak kita. Saya yakin ibu bapa banyak boleh memberikan bimbingan dan tunjuk ajar kepada anak-anak, dan boleh memberikan dokongan kepada cikgu-cikgu. Dan kepada cikgu-cikgu sekalian, sekali lagi izinkan saya merakamkan perasaan hormat dan kagum saya pada anda sekalian. Sentiasalah berkomunikasi. Kadang-kadang anda juga mengalami tekanan, berbincanglah dengan rakan-rakan guru, luahkan perasaan kepada rakan-rakan guru anda. Kalau ada kaunselor, dengan kaunselor. Begitu juga mungkin perkongsian bersama ibu bapa yang memahami. Saya yakin PIBG juga perlu memainkan peranannya. Sekali lagi saya ingin ucapkan terima kasih kepada Zack, kepada semua yang menganjurkan ini. Nanti saya akan kirimkan link kepada rancangan plan pemulihan pendidikan saya. Okey, terima kasih. Assalamualaikum Doktor.
Assalamualaikum warahmatullahi Saya nak tanya doktor sebab saya salah seorang listener tadi. Saya kena OKU. kembali kepada meeting saya. Sekejap je. Saya OKU penglihatan ni, tapi saya nak tanya macam mana saya nak personal doktor sebab saya nak bincang pasal buku tadi tu sebab saya nak beli buku doktor tapi saya tak boleh nak baca kan. Jadi saya nak personal doktor. Macam mana ya? Nanti di Twitter saya boleh DM saya. Twitter okey. Nanti saya okey. Okay, thank you. Terima kasih cikgu. Okay, thank you. Thank you. Doktor. Terima kasih. Doktor. Okay, Assalamualaikum. Okay. Terima kasih doktor. Waalaikumsalam. Thank you. Semangat.